Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel Zulaikha Roslan. Saya Zulaikha dan sekarang masa untuk kita santai bersama secawan kopi sambil mendengar cerita. So guys, untuk perkongsian cerita pada kali ini, ianya adalah sebuah kisah mengenai gangguan yang berlaku di rumah opah. Okay. Hari tu saya buat cerita rumah nenek kan, ni rumah opah sebab dia panggil nenek dia opah lah. Okay. So tanpa membuang masa, jangan lupa subscribe channel ni dan aktifkan notifikasi loceng. Yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. So jom kita mulakan untuk video pada kali ini. Awalnya pencerita dia macam tak nak ceritakan kisah ni dekat saya sebab dia kata kalau dia ceritakan kisah seram opah dia ni dekat rumah opah dia ni, secara tak langsung sebenarnya dia buka satu aib keluarga dia. But then sebab benda ni pun dah lama berlaku, dia rasa macam tak apalah, mungkin ada pengajaran yang boleh diambil daripada kisah dia. So dia pun ceritakanlah kepada saya. So, sewaktu dia berusia 11 tahun, atuk dia meninggal dunia. And masa atuk dia nazak, diorang satu family pulang ke kampung lah untuk bagi penghormatan terakhir, untuk teman atuk dia buat kali yang terakhir lah. So, dalam tempoh atuk dia ni nazak dekat kampung, tiba-tiba mak dengan adik-beradik mak dia bergaduh. Diorang 3 beradik, which is mak dia yang sulung, dan dia ada adik perempuan dan adik lelaki lah. So mereka 3 beradik bergaduh. Masa ni sebenarnya Ahmad dia agak terkejut lah bila tengok parents dia, Amilah dia punya mak bergaduh dengan adik-beradik dia kan. Sebab diorang ni satu family yang rapat tau. In which diorang memang 3 orang adik-beradik ni memang sentiasa rapat, sentiasa bahagia bersama macam tu lah. But tiba-tiba diorang bergaduh time atuk dia nazak tu adalah sesuatu perkara yang macam buatkan Ahmad ni rasa, dah kenapa atuk aku sakit korang bergaduh macam tu lah. Nenek dia ada dekat tepi, hanya boleh duduk menangis tengok diorang bergaduh. Nenek dia tak masuk campur sama sekali. Dia pun tak pasti kenapa. Mungkin sebab nenek dia pun dah tua dan tak talarat nak leraikan pergaduhan diorang 3 beradik. Suami masing-masing, okay, ayah dia dengan suami adik perempuan mak dia cuba nak tenangkan diorang lah. Pak Su dia belum kahwin cuba nak tenangkan diorang, tapi biasalah kalau dah bergaduh macam tu memang susah sebenarnya nak tenangkan family kan. Dan Ahmad ni dia rapat sangat dengan atuk dia tau. Sebab memang Ahmad kata masa tu dia seorang je cucu lelaki. Ada cucu 3 orang lah, 2 orang perempuan 1 lelaki. So Ahmad ni memang lebih rapat dengan atuk dia lah. Okay. Sepanjang parents dia macam bertekak, bergaduh macam tu, Ahmad dia memang lebih banyak habiskan masa duduk di samping atuk dia, pegang tangan atuk dia. Walaupun dia masih kecil tapi dia dah 11 tahun kan. So dia dah faham apa yang atuk dia tengah lalui sekarang kan. Dia dah belajar benda-benda tu. So dia duduk kat sebelah atuk dia. Selepas beberapa hari tau diorang kat kampung, atuk dia masih lagi dalam keadaan nazak. Dia rasa macam dah 3 hari diorang kat kampung, tapi atuk dia macam dalam keadaan nazak. Tapi belum ada tanda yang atuk dia nak meninggal dunia lah sebenarnya. Bagi si Ahmad ni itu adalah satu benda yang baik kan. Sebab atuk dia mungkin sakit je, belum lagi sampai masa untuk atuk dia meninggal dunia kan. But for family dia, dia macam seolah-olah something yang sangat bad lah. Masa tu sangat teruk lah. Macam atuk dia dah nazak tapi tak meninggal kan. Macam tu. Keluarga diorang mula dikunjungi lah oleh ahli-ahli keluarga yang terdekat. Ada ahli keluarga yang jauh juga datang mengunjungi. Dan salah seorang yang datang mengunjungi diorang pada masa tu adalah atuk saudara dia, in which sepupu kepada atuk dia lah. So masa ni sebenarnya sepupu kepada atuk dia ni, dia panggil atuk saudara lah atuk saudara dia ni macam seorang perawat pun dia, macam seorang pengamal pengamal perubatan Islam. So dia macam melakukan satu rawatan lah ke atas atuk dia pada masa yang menyebabkan si Ahmad ni fikir yang mungkin ada jalan ataupun positif daripada perubatan tu untuk atuk dia. But then selepas pakcik dia tu, atuk saudara dia tu jalankan rawatan tu, atuk dia meninggal dunia. Dia sangat kecewa lah masa tu sebab dia fikir atuk dia datang untuk membantu memulihkan atuk betul dia kan, atuk kandung dia. Rupanya tak, atuk saudara dia datang buat rawatan tapi atuk dia meninggal dunia. Masa tu lah dia fikir. Dan upacara pengumuman dijalankan dan alhamdulillah atuk dia selamat dikebumikan lah. And of course lah malam tu diorang buat satu kenduri tahlil. And masa kenduri tahlil ni dia sempat menyelit waktu orang tua-tua berborak. And dia dengar apa yang pakcik dia cerita, cakap
termasuklah kepada atuk saudara dia tu. Maksudnya atuk saudara dia tu cakap dekat dia orang lah. Atuk saudara dia macam bagi nasihat macam tu lah. Atuk dia sebut perkataan saka. Okay, saka tu mungkin akan datang malam ni, mungkin akan buat gangguan sebab sekarang dia dah tak bertuan. Jadi kalau korang dengar bunyi yang pelik-pelik, janganlah korang buka pintu ke, janganlah korang menyahut. Sebab once korang menyahut, benda tu akan pergi dekat korang. Dia akan anggap kira korang terima benda tu. Okay, pakcik atuk saudara dia cakap macam tu. Masa ni si Ahmad ni baru 11 tahun. Apalah yang dia faham mengenai saka kan. So dia anggap kira benda tu macam tak ada apa-apalah. Okay, so malam tu seperti yang dijangkakan oleh atuk saudara dia, memang ada sesuatu yang datang pada lewat malam. Okay, diorang tengah nyenyak tidur masa tu. Tiba-tiba diorang dikejutkan dengan bunyi ketukan pintu. Bukan ketukan pintu je, tapi disertai dengan suara yang meminta untuk masuk. Okay, aku nak masuk, aku nak masuk. Macam tu lah dia kata. And masa ni suara yang kedengaran daripada pintu masuk tu adalah suara atuk dia. Yang si Ahmad ni, dia macam excited. Atuk aku ke balik tu kan? Dia nak bangun buka pintu. Okay, dia nak bangun buka pintu, tapi mujurlah dia sempat ditarik oleh ayah dia. Sebab masa tu dia tidur berdua dengan ayah dia. Mujurlah ayah dia sedar juga, and ayah dia tarik dia, Ahmad tak perlu buka pintu, biar tidur. Dia cakap ke Ahmad macam tu lah. Dan masa ni sebenarnya Ahmad macam pelik lah. Kenapa tak boleh buka pintu ayah, kan atuk tu. Ahmad, atuk kan dah meninggal dunia. Orang yang dah meninggal mana boleh balik. Masa ni baru dia teringat, ya betul atuk dia dah dikebumikan. Orang yang meninggal mana boleh balik. Kalau atuk dah meninggal, atuk dah kena kebumikan ayah. Memang kita dah buat tadi. Tapi tu siapa? Kenapa suara dia macam atuk? Tak ada apa. Ahmad tidur So dia pun baring lah, cuba nak lelapkan mata. Walaupun bunyi ketukan tu berterusan, dia pun tak pasti sehingga pukul berapa. Sebab lepas tu dia tertidur. Esoknya dia dengar lagi sekali lah parents dia berbincang dan bercakap. Mungkin benda tu akan ganggu berterusan. So diorang adik-beradik macam kena ambil satu tindakan lah. Mungkin kena panggil perawat ke apa, nak buang benda tu for good kan. Buang betul-betul, buang selamanya. Okay. Atuk saudara dia tadi tu, dia kata memang boleh, InsyaAllah dia boleh bantu. Tapi dia kata dia perlukan 2-3 hari lah untuk siapkan barang-barang kan semua. So atuk tu kata buat masa ni cubalah bertahan dengan gangguan yang ada. Malam tu pun benda yang sama juga berlaku. Bunyi ketukan pintu yang berterusan dengan suara orang yang meminta untuk masuk. But then malam tu dia macam ekstrim sikit sebab disertai dengan bunyi cakaran tau. Bunyi cakaran dekat dinding ataupun papan rumah tu tau. Memang dengar kuat je. Macam tu tau. And Ahmad of course lah dia boleh dengar. Semua orang dalam rumah tu boleh dengar. Diorang ambil bantal, diorang tekuk telinga je. And sambil tu diorang berzikir. Ayah Ahmad pun cakap kat dia, Ahmad ikut ayah baca doa, ikut ayah baca ayat kursi, berzikir sama-sama. Ini bukan satu zaman yang mana kalau kau nak buka YouTube, nak dengar internet ke apa boleh. No, ni zaman di mana benda-benda macam tu bukanlah satu lagi benda yang menjadi keperluan ataupun yang orang buat secara berterusan lah kan. So malam tu bunyi ketukan disertai dengan bunyi cakaran. Okay, diorang dah memang tak boleh tahan sangat. Sampaikan diorang cakap, jomlah kita tidur hotel je. Bawa mak sekali tidur hotel. But atuk dia pesan jangan tinggalkan rumah. Okay, jangan tinggalkan rumah. Kalau kita tinggalkan rumah, dia tahu rumah tak ada orang, lagilah dia akan masuk dan buat macam rumah dia sendiri. Atuk pesan jangan tinggalkan rumah. So diorang nak tak nak, diorang kena bertahan juga walaupun diorang dah tak tahan. So ni hari ketiga hari ketiga ayah dia meninggal. And atuk saudara dia cakap InsyaAllah esok dia akan datang untuk membantu membuang benda tu esok malam. Okay, so malam tu diorang kena tempuh satu lagi gangguan gangguan daripada benda yang tak bertuan tu. So malam tu pun sama juga, bunyi ketukan yang berterusan, bunyi cakaran, dan benda yang mengetuk tu dia macam tolonglah bagi aku masuk. Dia macam merayu sangat sampaikan membuatkan diorang macam rasa macam nak buka je pintu kan. But diorang kuatkan iman diorang masa tu, diorang cuba juga nak lawan tau. Okay, and malam tu diorang berjaya jugalah tempuh
tanpa ada rasa macam, walaupun masing-masing ketakutan kan, tapi diorang berjaya lah tempuh malam tersebut. So esok malam barulah atuk saudara dia datang, and atuk saudara dia buatlah perawatan yang khusus. And masa ni sebenarnya Imran pula, Ahmad tak tengok. Ahmad dengan dua sepupu dia tak boleh tengok. Diorang duduk dalam bilik, diorang main, diorang buat hal diorang sendiri. But dia boleh dengar dekat luar tu macam keadaan yang macam huru-hara sangat tau, dia kata. Aku masih ingat tau, masa atuk saudara aku tu panggil benda tu, dia macam seru tau, macam seru benda tu datang. Aku boleh rasa satu desusan angin yang sangat kuat, macam tu tau. Aku boleh rasa macam pintu, tingkap, semua tu macam seolah-olah dihembus oleh angin yang sangat kuat, zup, macam tu tau, dia kata. Even aku duduk dalam bilik pun aku boleh rasa angin tu, memang macam boleh rasa ada something yang datang. And then aku tak tahu apa yang berlaku, tapi aku ada dengar lah beberapa kali ustaz tu bercakap dalam satu nada yang seperti marah kan. But then selepas tu barulah rumah tu lebih tenang. Dan pakcik dia minta untuk tanam sesuatu. Dia tak tahu apalah, sebab masa ni sebenarnya dia mengintai. Biasalah budak-budak kan, kita macam nak tahu juga apa yang berlaku walaupun kita takut kan. So dia mengintai, dia tengok, dia nampak ustaz bagi something dekat pakcik dia tu untuk ditanam. Dan selepas daripada tu, alhamdulillah, dia kata malam tu memang tak ada gangguan dah. Orang tak ada ketuk pintu nak masuk rumah, tak ada bunyi cakaran ke, bunyi larian pun tak ada tau. Bunyi orang berjalan pun tak ada. So dia kata alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. So bila dia dah besar ni, baru dia tanya balik dekat mak dia, and dia minta mak dia ceritakan. Memang diorang bergaduh pada masa tu sebab tak ada siapa yang nak ambil saka tu. Okay, memang diorang kesian dekat ayah diorang, sebab ayah diorang tengah nazak tapi tak boleh meninggal dunia kan. But then kalau diorang ambil saka tu, dia macam seolah-olah kau menyetujui perbuatan syirik tu lah, okay? Walaupun diorang tak setuju kan, diorang memang tak nak. So tu yang diorang berbalah, kalau kau nak ambil, kau ambil lah. Kalau kau kesian kat ayah kau ambil lah. Memang aku kesian kat ayah, tapi benda yang ayah ada ataupun benda yang kita nak ambil ni sesuatu yang haram kan, daripada fitrah agama kita. So memang diorang bergaduh agak teruk, sehinggalah pakcik saudara diorang datang. Pakcik saudara diorang kata nak cubalah bantu dulu, dan alhamdulillah pakcik dia boleh membantu. Saka tu berjaya dibuang, dan malam yang diorang buat rawatan tu memang saka tu ditanam. Pakcik simpan dalam satu botol kecil dan ditanam lah. Semoga tak ada siapa-siapa yang buka sebenarnya, ataupun yang korek tanah tu. Sebab pakcik atuk saudara kata, mak ni semua hasil penceritian mak dia. Pakcik saudara dia kata kalau let's say ada yang buka, ada yang korek ke apa, kemungkinan besar orang tu lah yang akan jadi tuan dia. Macam tu lah. Sebab dia bukan janjilah, dia cakap dekat saka tu, aku simpan kau dalam botol ni, okay, sebab sekarang kau tak ada tuan. Kau duduk dalam botol ni, aku tanam kau. Siapa je yang buka ataupun yang korek tanah ni, dialah tuan baru kau. Dia kata macam tu. Sebab tu atuk saudara tu minta pakcik aku tu kebumikan benda tu macam dalam sangat tau. Kalau boleh dalam, kalau boleh timbus lah dengan apa-apa supaya tak ada orang boleh buka. Kalau boleh 7 kaki dalam lah kau tanam benda tu. Semoga tak ada siapa yang buka lah. So sekarang ni benda tu pun dah lama berlaku, dia kata kan. Atuk dia dah meninggal dunia lah masa tu. Nenek opah dia pun dah meninggal dunia kan. But so far tu je lah pengalaman seram yang dialami dekat rumah opah dia selepas atuk dia meninggal dunia. Semua sebab saka yang dibela oleh keturunan atuk dia sebenarnya. Bukan daripada atuk dia lah sebenarnya, daripada keturunan atuk dia. Atuk dia memang tak ada choice, atuk dia terpaksa ambil. Mungkin kejadian yang sama berlaku macam mak dengan adik-beradik dia kan. Parents dia tengah nazak, ayah dia tengah nazak, tak ada orang nak ambil tu, jadi atuk terpaksa ambil. Mak kata memang atuk ada cuba nak buang saka tu tapi tak berjaya. Okay, so macam Ahmad ni personally, dia kata dia harap sangat supaya dosa atuk dia membela saka ke apa diampunkan oleh Yang Maha Esa lah. Itulah dia kata. Sebab tu dia macam berarti nak cerita lah, sebab sebenarnya secara tak langsung terbuka sedikit aib keluarga dia. Tak pastilah sikit ke banyak, but itu menurut pandangan mata dia. But again guys, macam biasa, apa je perkongsian cerita daripada Ahmad, apa je yang berlaku pada dia, keluarga dia, atuk dia, dan apa yang dia rasai pada masa tu, anggaplah sebagai perkongsian cerita. Ada yang boleh ambil sebagai pengajaran, ambil sebagai pengajaran. Mana yang macam tak sepatutnya berlaku, janganlah dihina atau dicerca, sebab kita belum tahu lagi perjalanan kita nanti macam mana. Okay, kebenaran terhadap semua perkara yang berlaku ni tetap milik Yang Maha Esa.
Jadi sampai sini saja cerita untuk video kali ini. Sampai kita jumpa on the next video. Jangan lupa drop in komen anda, share and like. Semoga penceritaan kali ini ada sedikit pengajaran yang korang boleh ambil lah. Sampai kita jumpa on the next video. Thank you so much guys. Bye.